Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua pelajar-pelajar cikgu di rumah. Diharapkan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan selain daripada itu diharapkan juga dapat terus belajar menggunakan video-video yang cikgu dah sediakan. So sebagai sambungannya, hari ini kita nak belajar tajuk fermentasi. So ingat lagi tak, fermentasi ni sambungan kepada tajuk respirasi aerob kita, iaitu proses respirasi dengan pengoksidaan glukosa yang lengkap. Tapi ini melibatkan fermentasi. So dalam minggu lepas kot, cikgu ada send satu video untuk proses menghasilkan yogurt dekat rumah, di rumah. So dalam proses membuat yogurt tu ada melibatkan proses penapaian. Proses penapaian di mana bakteria dekat dalam yogurt yang dimasukkan ke dalam susu tu akan menjalankan fermentasi, iaitu waktu diperam, bukan yang waktu dimasak tu. So cikgu tak dapat nak mainkan video ni sebab nanti ada masalah sikit dengan skrin punya ni lah. So kita nak tengok dulu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran kita yang pertama ialah pelajar dapat menyatakan faktor yang menyebabkan fermentasi berlaku. Yang kedua, pelajar dapat menjelaskan dengan contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi yang berlaku dalam sel otot manusia, bakteria lactobacillus, yeast dan juga tumbuhan seperti padi. Jadi hari ini kita nak tengok fermentasi yang berlaku kepada keempat-empat sel ataupun organisma ni lah. Yang seterusnya, pelajar dapat menulis dan menerangkan persamaan perkataan, iaitu untuk fermentasi asid laktik dan yang kedua untuk fermentasi alkohol. Dan yang terakhir, pelajar dapat membanding dan membezakan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Apakah yang dimaksudkan dengan fermentasi? So fermentasi ni adalah proses penapaian, yang kita sebut sebagai penapaian. Jadi secara definisinya, fermentasi ialah proses penguraian glukosa yang tidak lengkap untuk menghasilkan tenaga dalam keadaan oksigen yang tidak cukup, tidak lengkap ataupun dalam keadaan tanpa oksigen. So glukosa diuraikan tapi secara tidak lengkap, bukan sepenuhnya, dan menghasilkan tenaga dalam menghasilkan tenaga dalam keadaan oksigen yang tidak cukup. Fermentasi berbeza daripada respirasi aerob pada peringkat yang kedua. Jadi kalau kita ingat semula, respirasi aerob kita ada dua peringkat. Peringkat yang pertama kita sebut sebagai glikolisis dan peringkat yang kedua ialah pengoksidaan piruvat. So untuk fermentasi ni, piruvat tu tak menjalani pengoksidaan. Maksudnya pada peringkat kedua tu tidak berlaku. Yang berlaku hanya glikolisis sahaja. Dan kenapa piruvat tak dioksidakan? Kerana ketiadaan oksigen. So boleh rujuk balik dekat respirasi aerob. Ada glikolisis dan ada pengoksidaan piruvat. Glikolisis berlaku tetapi pengoksidaan piruvat tidak berlaku. Di mana piruvat ni akan menjalani fermentasi anaerob atau fermentasi asid laktik. Maksudnya dia dioksidakan tapi laluan untuk pengoksidaan tu berbeza. Contohnya fermentasi
anaerob ni boleh berlaku dalam yeast dan tumbuhan, manakala untuk fermentasi asid laktik berlaku dalam sel otot manusia dan bakteria. Okey, so dekat sini ada beberapa istilah. Fermentasi anaerob atau fermentasi asid laktik. Sebenarnya asid laktik ni pun fermentasi anaerob jugalah. Maksudnya fermentasi ni ada dua. Satu yang menghasilkan alkohol yang disebut sebagai fermentasi alkohol, dan satu lagi ialah fermentasi asid laktik. Maksudnya dalam proses tu menghasilkan asid laktik. Okey, untuk alkohol, fermentasi alkohol berlaku dalam yeast dan tumbuhan, manakala fermentasi asid laktik berlaku dalam sel otot manusia dan bakteria. Untuk peringkat kita lah, jadi kita akan belajar 4 ni. Okey. So, fermentasi ada dua. Satu ialah fermentasi alkohol dan satu lagi ialah fermentasi asid laktik. Okey, untuk fermentasi alkohol berlaku dekat yeast dan tumbuhan, manakala untuk asid laktik berlaku dekat sel otot dan apa satu lagi? Berlaku dekat sel otot dengan bakteria. Tu. Okey, so kita akan belajar keempat jenis fermentasi ni, keempat organisma ni. Okey. So yang pertama kita tengok fermentasi alkohol. Okey. Fermentasi alkohol tadi kita katakan berlaku pada yeast dan tumbuhan. Okey, iaitu proses penguraian glukosa tu dalam keadaan yang tak ada oksigen. Glukosa diuraikan secara tidak lengkap. Okey, tidak lengkap, dan hasilnya adalah ada 3: etanol, karbon dioksida dan tenaga. Okey, so etanol ni lah yang disebut sebagai alkohol. Okey, fermentasi alkohol ni maksudnya dia menghasilkan etanol. Okey, etanol. So persamaan yang berlaku, persamaan yang kimia dia ialah, persamaan perkataan untuk fermentasi alkohol ialah glukosa akan diuraikan menjadi tenaga, etanol dan karbon dioksida. So kalau respirasi aerob, dia akan hasilkan karbon dioksida, tenaga dengan air lah kan. Tapi kali ni ada penghasilan etanol. Tenaga yang dihasilkan juga adalah kurang, iaitu hanya ada 2 ATP atau 210 kJ berbanding respirasi aerob yang kita dah belajar hari tu menghasilkan 38 ATP. Okey, so untuk yang pertama menjalankan respirasi atau fermentasi alkohol ni ialah yeast. Okey.
So, yeast ni boleh berespirasi secara aerob dalam keadaan yang biasa. Tapi kalau kita buat kuih donat ke kan, kita ambil yeast tu campurkan dengan gula. Kalau nak buat dough tu, campurkan dengan gula, campurkan dengan air. Lepas tu kita gaulkan dia dan kita tutupkan dia dengan kain kan. Kita akan nampak dough tu naik. Semasa dough tu naik, sebenarnya berlaku respirasi anaerob atau fermentasi. Okey. So maksudnya yeast tu berespirasi dalam keadaan yang kekurangan atau ketiadaan oksigen dalam bentuk campuran dough tu. Okey, ataupun dia menjalankan fermentasi anaerob. Dan dalam fermentasi ni dia menghasilkan alkohol. Okey. So alkohol yang dihasilkan dalam dough tu ialah etanol. Okey. Dan dimungkinkan oleh enzim Zymes. Okay, karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses fermentasi itulah yang akan menaikkan dough roti tu menjadi roti tu gebu. Dia naik sebab ada karbon dioksida. Tapi alkohol yang terbentuk dekat dalam tu akan hilang, akan tersejat semasa roti tu dibakar. Jadi proses yang berlaku ialah glukosa. Glukosa diuraikan. Glukosa ni datang daripada gula lah yang kita masukkan dalam dough tu. Dia diuraikan kepada tenaga, etanol dan karbon dioksida. Okey. Okey, dalam tumbuhan pula berlaku fermentasi alkohol ni. Contohnya pada pokok padi. Jadi benih padi ni dia akan ditanam dalam lumpur, dalam tanah yang berlumpur, yang dekat sawah tu, hidup dalam air yang bertakung. Dalam keadaan tu sebenarnya oksigen adalah sangat kurang. Dalam tanah yang berlumpur, oksigen adalah sangat kurang. Walaupun dalam keadaan oksigen kurang, benih padi tu dia nak bercambah. So, dalam keadaan itulah benih padi tu akan menjalankan fermentasi anaerob. Maksudnya dekat benih tu respirasi anaerob, ataupun nanti dekat akar dia respirasi fermentasi anaerob. Tapi dekat daun dia menjalankan respirasi aerob lah yang biasa. Cuma yang terendam dekat dalam lumpur atau tanah dia tu yang menjalankan fermentasi anaerob. Okey, sel-sel akar tu. So dalam fermentasi anaerob ni dia menghasilkan alkohol. Tapi alkohol yang dihasilkan ni akan diuraikan oleh enzim alkohol dehydrogenase. Sebab tu kita kata pokok padi ni dia mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol ataupun alkohol. Kalau pokok lain tu dia mudah mati. Okey. So pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Okey, yang seterusnya ialah fermentasi asid laktik, iaitu fermentasi kedua. Yang pertama tadi kita dah bincang fermentasi alkohol berlaku dalam yeast dan juga dalam tumbuhan. Okey, yang ini fermentasi asid laktik. Okey, proses fermentasi asid laktik maksudnya fermentasi tu menghasilkan asid laktik. Okey, dan tenaga. So sel yang terlibat yang pertama ialah bakteria lactobacillus. Okey, bakteria ni lah yang digunakan dalam menghasilkan yogurt. Okey, ada yang bentuk lactobacillus, ada yang bentuk coccus. Okey, so dua bakteria iaitu Lactobacillus bulgaricus
dan Streptococcus thermophilus. Yang ini ialah jenis Lactobacillus, sebab bentuk dia ni lah. Yang Streptococcus tu yang bentuk bulat-bulat ni. Okay. Kedua-dua jenis bakteria ni menjalankan fermentasi asid laktik, di mana bakteria tu dengan menggunakan gula susu, gula susu atau laktosa, dia akan menguraikan gula susu ni kepada asid laktik. Okay. Dan menggumpalkan protein susu menjadi dadih. Maksudnya macam susu basi tu, protein susu yang dalam bentuk larut ni, cecair ni ditukarkan kepada pepejal, iaitu dadih. Dan secara tak langsung, asid laktik juga memberi rasa masam kepada yogurt. Okey, so bakteria Lactobacillus menjalankan fermentasi asid laktik. Okey, yang seterusnya ialah fermentasi asid laktik, tapi yang berlaku dekat sel-sel otot manusia. So, biasanya kita kaitkan dengan otot ni yang menjalankan aktiviti cergas. Seseorang yang menjalankan aktiviti kecergasan yang banyak menggunakan tenaga. Okay, contohnya kita tengok gambar ni, pelari dekat track 100 meter contohnya. Dia banyak guna tenaga dia. Okay. So, semasa melakukan aktiviti cergas seperti berlari, kadar penggunaan oksigen oleh sel-sel otot melebihi kuantiti oksigen yang dibekal. Maksudnya macam ni. Semasa dia berlari, dia bernafas juga kan. Tapi, oksigen yang dibekalkan pada waktu itu tidak mencukupi berbanding dengan tenaga yang dikeluarkan, yang digunakan untuk berlari. Okay. So, kadar penggunaan oksigen melebihi kuantiti oksigen yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Kenapa dia guna lebih? Sebab dia paksa diri dia untuk hasilkan tenaga yang banyak. So, dalam keadaan tu, sel otot ni mengalami hutang oksigen, iaitu berada dalam keadaan kekurangan oksigen. Okay. Penguraian glukosa adalah separa atau tidak lengkap, di mana bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, dia hanya hasilkan 2 ATP sahaja. Dan selain daripada tu, glukosa yang tak lengkap tadi tu sebenarnya membentuk asid laktik. Glukosa tu ditukarkan kepada asid laktik. Jadi asid laktik ni terkumpul dekat sel otot, dan dengan sebab itulah dia seseorang pelari tu mudah mendapat kekejangan otot dan kelesuan. Okay. So, apa yang berlaku ialah selepas larian tersebut, pelari tu akan bernafas tercungap-cungap. Tercungap-cungap maksudnya cepat dia punya kadar pernafasan tu. Bernafas dengan cepat untuk beberapa minit kan. So, kenapa pernafasan berlaku secara tercungap-cungap tu? Bukan buat-buat tapi sebenarnya dia nak mempercepatkan kadar pernafasan untuk meningkatkan lagi bekalan oksigen yang dihantar kepada sel-sel badan. Sebab berbeza dengan pernafasan secara biasa ni, orang yang tercungap-cungap ni maksudnya dia sedut banyak oksigen dalam masa yang sama lah. Okay, untuk mendapatkan lebih banyak oksigen bagi mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida. Jadi oksigen tu sangat diperlukan supaya asid laktik tu dapat diuraikan. Kalau tidak, mengalami kekejangan lah. Okay, sebab tu kita kena proses tercungap-cungap tu berlaku. Okay, so hutang oksigen yang tadi tu, kita sebut dekat sini tadi, hutang oksigen akan dibayar sewaktu kita bernafas tercungap-cungap tadi. Jadi hutang oksigen ialah jumlah oksigen yang diperlukan untuk menyingkirkan asid laktik daripada sel otot. Okay. So, proses penguraian atau pengoksidaan asid laktik ni akan berlaku di hati. Jadi asid laktik tu dibawa ke organ hati,
di mana sebahagian asid laktik ni dioksidakan untuk menghasilkan tenaga dan sebahagian lagi ditukarkan kepada glukosa. Dan seterusnya, kalau ada lebih, disimpan ke glycogen. Disimpan ke dalam bentuk glycogen. So, dalam keadaan ini, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. So, biasanya kita akan gunakan graf ni. Graf ni menunjukkan sekejap. Graf ni menunjukkan penggunaan oksigen, pengambilan oksigen semasa senaman dan juga pemulihan. Dalam keadaan normal, mungkin pernafasan kita, pengambilan oksigen kita adalah macam ni je. Tapi masa kita berlari, kita perlukan sebanyak ini. Kita gunakan sebanyak ini. Tapi yang dibekalkan kepada kita ialah yang ini. Kita guna yang empat segi, yang bersegi ni. So yang oksigen dibekalkan ataupun yang dihantar oleh sistem peredaran darah ialah yang ini. So maksudnya ini ialah hutang oksigen. So bila kita sampai dekat garisan penamat, kita akan bernafas tercungap-cungap. So dalam bernafas tercungap-cungap tu, oksigen tu akan dibayar sebanyak yang kita gunakan tadilah, yang kita pinjam tadi. So dibayar sehinggalah dia bernafas semula dalam keadaan yang biasa. So ini ialah hutang yang dibayar. Semasa tercungap-cungap. So itu saja untuk fermentasi asid laktik yang berlaku dekat sel otot. Kali ni kita tengok perbandingan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Dari segi perbandingan, maksudnya kalau kita diberi soalan tentang perbandingan, kita nyatakan, perlu nyatakan persamaan dan juga perbezaan. Dari segi persamaan yang pertama, kedua-dua respirasi aerob dengan fermentasi ni, aerob ni maksudnya kita kena ingat balik yang kita dah belajar dekat video yang sebelum, dengan yang hari ni. Ini yang hari ni, fermentasi. Untuk persamaan, kedua-duanya adalah proses penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Yang kedua, respirasi aerob dan fermentasi kedua-duanya bermula di cytoplasma dulu. Cytoplasma. Kedua-duanya boleh berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Kedua-duanya menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP atau adenosine triphosphate, dan kedua-dua proses bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukarkan kepada piruvat. Ini point untuk persamaan. Untuk perbezaan pula, respirasi aerob ialah proses penguraian glukosa yang lengkap dengan kehadiran oksigen yang cukup. Manakala fermentasi ialah proses penguraian glukosa secara tidak lengkap, tanpa kehadiran oksigen atau dalam keadaan yang tidak cukup oksigen, oksigen yang terhad. Yang kedua, respirasi aerob berlaku dekat cytoplasma dan mitokondria. Maksudnya dekat dalam sel tu, ada nukleus, kemudian berlaku dekat cytoplasma dia, dan juga ada satu organel yang kita sebut sebagai mitokondria, dua tempat. Tapi untuk fermentasi hanya berlaku di cytoplasma sahaja. Respirasi aerob menghasilkan air, tapi fermentasi tidak menghasilkan air. Respirasi aerob
glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air, manakala hasil untuk fermentasi pula glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida atau asid laktik. Ini atau bukan dua-dua lah, dia ikut jenis dia. Kalau yang yeast tadi etanol, kalau yang manusia tadi asid laktik. Kemudian respirasi aerob akan menghasilkan 2898 kilojoule tenaga, manakala fermentasi akan menghasilkan 210 kilojoule tenaga. Okey. So sekian saja untuk tajuk fermentasi hari ini, dan cikgu nak minta kamu semua lengkapkan muka surat 128, 129 dan 130 sebagai tugasan. Selain daripada tu, lengkapkanlah modul bioscore kita setakat mana yang kita dah belajar ni lah. Okay. So itu saja dari cikgu pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.